الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, iaitulah di dalam solat kuliah subuh kita pada pagi hari Ahad, pada hari Minggu, alhamdulillah, Allah Ta'ala sekali lagi berikan kesempatan kepada kita, ruang dan peluang kepada kita untuk bersama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada pagi yang mulia ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih terutama kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita Ustaz Muhaimin, alhamdulillah, pada pengurusi kita Tuan Haji Daud, alhamdulillah, pada semua. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada pagi yang barakah ini dapat menyatukan hati kita, terutama di dalam kedudukan untuk mengerjakan ataupun menunaikan ataupun untuk mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Sehingga Nabi SAW sebut pada orang yang mendirikan solat fardu subuh ni hati-hati. Istilahnya dengan makna orang yang duduk menjaga, pelihara kedudukan solat fardu subuh, Allah Subhanahu wa taala jaga dia dalam tempoh satu hari satu malam. Yang Nabi sebut dalam hadis. Maknanya urusan dia, maksudnya pentadbiran dia. Sebab tu sebilangan ulama menyatakan antaranya dalam kitab Jauharul Mahub, orang yang jaga, orang yang kita katakan betul-betul istiqamah salat fardu subuh secara berjemaah, jangan ada cita-cita sikit pun nak buat khianat pada dia. Bukanlah kata orang tak jaga solat tu boleh buat khianat, bukan. Ya, Ustaz, hamba Allah tu subuh pun tak jaga, Ustaz. Kita lipat dia lah, Ustaz. Ataupun kita tipu dia lah, kita aibkan dia lah, kita khianat dia, tak boleh, tetap haram juga. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang jaga kedudukan solat fardu subuh mahal, cukup besar. Sebab tu solat fardu subuh ni duduk ranking yang kedua daripada solat fardu. Kalau ikutkan 5 waktu tu, kedudukan yang paling besar solat subuh lah. Tapi ambil semua solat fardu. Solat fardu sehari semalam ada 5 waktu. Cuma beza ada beberapa ketika tak pakai solat fardu subuh tu. Mana? Dia pakai nombor 1 dulu, kata ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, yang paling mahal dalam 5 waktu sehari semalam, sedang daripada tuntut berjemaah, fa'alaikum bil jamaah. Solat subuh tu betul, tapi ada satu lagi yang terlebih utama, tapi dia jarang buat. Bukanlah jarang, selalu, tapi dalam tempoh seminggu tu sekali, iaitulah solat fardu Jumaat. Itu ranking nombor 1. Dia mesti kedudukan dia nombor 1, sebab wajib berjemaah.
Pergi kepada nombor 2, barulah solat fardu subuh pada pagi Jumaat. Ranking nombor 2. Ranking nombor 3, solat fardu subuh selain hari Jumaat, kedudukan berjemaah paling tinggi. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi ada orang muslimat tanya, Ustaz, macam mana pula kami ni Ustaz? Kan? Kami ni tak diwajibkan untuk menunaikan salat fardu Jumaat. Nah, maknanya apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Itu tidak ada masalah bagi perempuan. Kedudukan yang terbesarnya bukan berjemaah. Sebab tu kalau satu qaryah dalam Perisai 11 ni tak buat salat berjemaah, tak ada satu ketika tu subuh, tak ada orang berjemaah, sekurang-kurangnya satu imam satu makmum. Nah, sekurang-kurang. Tapi qaul mu'tamad iaitulah satu imam dua makmum. Sebab tu baru di PKP imam Bilal siap. Tak ada orang, tak ada. Katalah subuh besok lah, na'udzubillah lah, contoh. Tak ada. Perisai 11 semua tak ada. Terutama surau kita Al-Aziz, tak ada. Tapi saya main kat rumah dengan isteri saya. Oh, abang pula saya dengan anak saya. Oh, akak pula saya dengan ayah saya baru sampai daripada kampung Ustaz. Satu qaryah berdosa belaka. Sebab apa? Sebab tuntutan solat berjemaah tentang satu qaryah. Tapi berdosa tu pada siapa? Ustaz, akak berdosa juga ke? Orang perempuan tak disabitkan dosa dengan solat berjemaah. Mana lelaki kawasan ni? 15 tahun dan ke atas dia panggil baligh. Nah, mana yang wajib ni? Perempuan tak ada kena-mengena. Dia takkan diazab oleh Allah kerana apabila tidak berlaku jemaah dia disabitkan dosa. Tak ada. Nah, orang perempuan Nabi kata mudah masuk syurga. Yang kita selalu dengar mudah masuk api neraka. Orang perempuan duduk yang pertama. Ya, dalam hadis dalam kitab Kifayatul Muhtaj menyatakan juga. Tapi siapa yang dulu akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ulama sebut ketua, kepala terawal wanita yang akan mendiami di dalam syurga Allah SWT 4 orang. Siti Maryam, Siti Khadijah binti Khuwailid, iaitulah ketiga anak Nabi, Siti Fatimah Zahra, keempat bini Fir'aun, isteri Fir'aun, Siti Asia. Ini ketua yang akan masuk dulu. Nah, kata ulama, mereka ini tadi adalah kepala, ketua bidadari di dalam syurga Allah SWT. Jadi masuk dulu lah bidadari, baru penghuni masuk. Lagi penghuni tak ada lagi, penghuni api neraka pun tak ada, penghuni syurga pun tak ada. Kalam wahyu daripada Allah SWT turun kepada Rasulullah. Siapa yang akan menghuni? Wanita dulu. Maka sebab tu wanita kalau bab berjemaah dia tidak dituntut. Nah, cuma dia nak datang, suami dia izin, alhamdulillah keperluan dia di rumah buat. Lepas tu ustaz nak datang pun tak timbul fitnah, nak kata takut, nak kata ragut, nak kata orang cabul, nak kata orang rogol, nak kata orang colek. Memang tak ada lah ustaz. Nah, kami turun subuh-subuh pun ustaz memang tak ada lah ustaz. Memang jalan kaki tu memang ramai, tak ada masalah. Tidak dinamakan, kita katakan fitnah, ataupun tidak dinamakan satu perkara itu membawa kepada keburukan, dipersilakan. Tambah ada kuliah subuh, tak ada masalah. Sebab tu kedudukan yang paling besar, kata Nabi, jangan buat-buat main. Orang yang jaga perihal subuh, orang yang jaga subuh berjemaah, hang tahu dia jaga subuh berjemaah, jangan mudah-mudah. Kita lipat dia ustaz, kita kencing dia ustaz, kita khianat dia ustaz, ataupun kita pakat nak jatuhkan dia ustaz, wala'iyahzubillah. Kerana apa? Rasulullah sebut orang yang jaga subuh berjemaah, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Isnin, Selasa, dan sepanjang istiqamah, kecuali kadang-kala uzur, kadang-kala luar kawasan, itu lain cerita dah tu. Jangan ada kerana dia duduk dalam pemeliharaan Allah. Nah, bukanlah orang yang tak jaga tu tak duduk dalam pemeliharaan Allah, bukan. Especially, terutama orang yang jaga subuh berjemaah. Bahkan Nabi SAW sebut, orang, golongan, kumpulan, puak yang pertama akan perasan matahari terbit sebelah barat adalah orang yang jaga solat fardu subuh secara berjemaah. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita sedikit kekuatan untuk hadir pada pagi barakah. Mudah-mudahan insya-Allah ada bahagian kita. Okey, jadi ustaz tak nak panjang-panjangkan pagi ni, cuma ustaz tergerak pada pagi barakah ni nak cerita sikit hukum hakam berkenaan ibadah kurban.
Okey, sepatutnya kitab kita Ayyuhal Walad ni, tengok depan ni. Ni kitab Ayyuhal Walad ni kita baca. Kitab Al-Imam Ghazali, kitab besar. Nah, baru ni Habib Umar datang hari Jumaat. Nah, bersama dengan ulama-ulama Dr. Syekh Ali Jumaah. Nah, sampai tak boleh masuk saya pergi Masjid Putra. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, tak tahulah berapa belas ribu ke berapa puluh ribu orang. Di antara yang Habib Umar Al-Hafiz sebut bersama dengan penterjemah mutarajim, puan guru kita Habib Ali, di dalam kitab Ayyuhal Walad ni ada diterangkan. Nah, kisah seorang pemuda yang putus asa mengharapkan rahmat daripada Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu menyangka ibumu tergamak untuk mencampakkan kamu di dalam api neraka Allah? Ada dalam kisah ni. Kita dah kupas dah. Nah, Habib Umar sebut, Habib Ali mutarajim lah. Nah, sebelah dia terangkan bahasa Melayu. Adakah kamu menyangka seorang ibu yang melahirkan anak? Mak kita lah contoh, mudah-mudah kata perkataan degil ni tak elok, jangan nak sebut. Almarhum Tok Guru Haji Saleh marah. Nah, perkataan nakal, perkataan anak kita ataupun kita lah, kita ada mak, kita ada ayah, kita ni nakal senakal-nakalnya, ataupun bahasa straight to the point, jahat sejahat-jahatnya, mencuri, nah, apa lagi, khianat orang, pukul mak ayah, apalah kita buat sekalipun. Adakah kamu menyangka ibumu akan memasukkan kamu di dalam api neraka Allah? Nah, Habib Umar sambung lagi tausiah yang disampaikan, begitu terlebih utama Allah Subhanahu wa taala mengasihi hamba-Nya terlebih daripada seorang ibu kasih kepada anak dia. Kalau ibu pun tak nak campak anaknya ke dalam api, walaupun besar macam mana sekalipun, apatah lagi Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh juta kali ganda terlebih kasih, terlebih sayang kepada hamba dia. Minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ni kitab besar. Nah, walaupun kita mengaji tiap-tiap bulan, sebulan sekali, kitab ni kitab besar. Nah, ada kupasan-kupasan, saya sempat buat jaditan dalam kuliah Habib Umar. Nah, tetapi tak apalah, kita hold sekejap. Bukan kata tak mau baca dah, boleh je pagi ni nak baca, tapi mai tergerak satu hati nak jumpa balik, nampak-nampak pada bulan depan adalah. Kalau tengok jadual ni 25 hari bulan 6, belum lagi kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad raya Aidul Adha. Ni hari ni 28 hari bulan 5, minggu keempat. Jadi kalau tengok bulan depan mungkin ada satu lagi slot, 25 hari bulan 2, 25 hari bulan 6, iaitulah Ahad minggu keempat. Tapi tak apa. Nah, kalau nak kupas dekat-dekat tu mungkin nampak kalut-kalut sikit. Tak apalah, kalau ada rezeki tak sempat kupas hari ni, kita main masuk untuk bulan depan. Okey, untuk kali ni saja. Sesi akan datang kita sambung. Baik. Yang pertama kata dia, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hari raya Aidil Adha ni dipanggil berapa nama? 4 nama. Okey, sebab tu dia besar. Nah, sebilangan ulama sebut, dia hari yang terlebih utama berbanding Aidul Fitri. Hari Raya Haji, Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Kurban, 5 nama. Hari Raya Nahar, Hari Raya Akbar, 5. Sebab tu dia punya takbir, dia panggil takbir mursal. 9, 10, 11, 12, 13. Ingat sampai mati. Nama dia 5, takbir raya dia pun 5 hari. Takbir raya hari raya baru ni Aidil Fitri ni 1 hari 1 malam je. Itu pun tak sampai 1 hari dah. Malam lepas maghrib bawa ke subuh, lepas subuh sambung sikit takbir, semayang raya Fitri, Assalamualaikum, Assalamualaikum, habis dah tak ada dah takbir. Zuhur tu tak ada. Jadi bukanlah 1 hari 1 malam. Yalah. Kita baru ni raya hari Sabtu, betul? Betul tak? Raya Fitri kita. Jadi Jumaat malam Sabtu tu dah terakhir dah. Nah, buka puasa, Allahu Akbar, Allah. Okey.
Lagi sambung 12 malam, 1, 2, 3, 6 pagi, subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sembahyang subuh, Allahu akbar, Allah, subuh pagi raya. Lepas tu balik sekejap, lepas tu datang dalam pukul 8 suku, 8.30, takbir dulu sekali, baru usalli sunnatan Aidul Fitri rak'ataini makmuman, Allahu akbar, bagi saja salam, tak ada dah takbir. Jadi satu hari satu malam gitu. Nampak abang macam bukan. Okeylah, tak apalah, dah faham. Tapi raya Aidul Adha, dia terlebih besar, 5 hari bersamaan dengan 5 hari takbiratul ihram. Takbir raya bersamaan dengan kita kata 5 nama. Okey? Masuknya takbir raya haji bila? Masuk tahun ni nampak raya bila? 29 dari bulan 6. Nampak lah, tapi apa-apa pun tengok dululah 1 Zulhijjah tu jatuh bila. Dia tak payah tunggu anak bulan. Sebab 1 Zulhijjah, sebab dia bukan 1 Zulhijjah punya tarikh, dia 10 Zulhijjah. Jadi kalau tengok dekat kalender ni jatuh pada hari Khamis, 29 Zulhijjah tu, 29 Jun. Bersamaan 10 Zulhijjah tu, kalau nampak hari Khamis. Jadi takbir tu masuk bila? Takbir raya. Ingat, hari Rabu lepas subuh dah takbir. Maknanya belum raya lagi dah takbir. Ni ramai silap. Boleh? Betul balik. Kalau kata 29 Jun, dekat kalender ustaz ni 29. Tapi apa pun tengok dulu. Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, faham situ. Raya Aidil Fitri 1 Syawal, tahu dah. Jadi raya Aidil Adha 10 Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah tu orang panggil hari wukuf dia apa tu? Hari wukuf di Arafah tu. Jangan tinggal puasa 9 Zulhijjah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana kaum-kaum terdahulu daripada kamu berpuasa. Seperti orang-orang terdahulu daripada kamu puasa. Siapa? Dulu sebelum datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan tak ada wajib puasa. Tak ada kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ishak, kaum Nabi Yakub, kaum Nabi Yusuf, tak ada. Ramadan tu ada, tapi wajib puasa dalam sebulan, tak ada. Lailatul Qadar pun tak ada. Dia terkena kepada kita, ummatin ukhrijat linnas, umat Nabi Muhammad. Tak ada nuzul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, tak ada. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutuskan. Jadi mana yang kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum daripada kamu. Tafsir Ibnu Katsir sebut, dulu sebelum datang syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaum-kaum terdahulu wajib puasa 2 hari dalam setahun. Wajib. Yang pertama kalau 10 Muharram. Orang panggil hari apa tu kan? 10 Muharram tu, kalau belah Kelantan, belah Kedah ada kacau bubu apa tu kan? Asyura. 10 Muharram. Itu peristiwa Nabi Allah Nuh AS. Yang banjir, terlepas daripada banjir. Nabi Allah Yunus bin Matta dikeluarkan daripada perut ikan 10 Muharram. Nabi Allah Ibrahim AS terlepas daripada yang dibakar oleh Raja Namrud 10 Muharram. Banyak lagi lah, saya bukan nak cerita tu, panjang. Okay? Cuma 10 Muharram is the nama yang begitu besar dalam Islam. Tapi tak adalah sampai Syiah mabuk ketum tu. Syiah 10 Muharram dilibas diri dia pula. Itu gila. Wah, libah seolah-olah macam sokong Sayyidina Ali. Kita sokong juga, tapi tak ada sampai mudaratkan diri. Melampau pula yang tu. Itu tak ada lah tu. 10 Muharram tu hari Asyura. Jadi diwajibkan puasa dalam tafsir tersebut. Yang kedua mana? Iaitulah ni 9 Zulhijjah. Jadi sebab tu 9 Zulhijjah dengan 10 Muharram dalam syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat puasa. Okey, kalau 10 Muharram tadi
sunat puasa triple 9, 10, 11. Tu 3 tu. Yahudi puasa juga 10 Muharram. Nah, kalau boleh. Tapi tak ada dah ustaz, saya boleh puasa 10 Muharram je ustaz. Adakah saya Yahudi? Kurang ajar. Jangan cakap gitu. Nah, saya ni penat lah ustaz. Tak ada. Nah, dibaikkan, dituntutkan, digalakkan, ditekankan syarat 9, 10, 11 Muharram. Tak boleh ambil 10 dengan 11 Muharram. Sunat. Nah, tak boleh juga ustaz 10 Muharram. Tak apalah, tak ada masalah. Jangan tinggal. Yang kedua, ni nak cerita ayah haji ni. 9 Zulhijjah, hari wukuf di padang Arafah. Jangan tinggal puasa 9 Zulhijjah. Yang lagi afdal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zulhijjah. Direct puasa tu, itu lagi baik. Nah, tapi maklumlah kalau puasa sunat ni payah kadang-kadang. Betul. Macam puasa Syawal baru ni, taubatlah betul-betul ngam akhir 30 Syawal tu baru dapat puasa sedap. Nah, payahnya ustaz. Puasa Ramadan ni lagi senang sebab semua puasa. Nah, puasa Syawal open house lah, itulah ini. Tambah saya 25 Ramadan baru lengkap 6. Teruk bodoh orang gamuk. Nah, dah hari Isnin pejabat ni telefon, Ustaz kuliah kat sini kan, jemput datang open house, kita buat kat pejabat. Selasa pula Risda, Ustaz kita ada buat majlis jamuan. Rabu pula telefon, Ustaz Felkra ni Ustaz kalau boleh hari ni datang. Dah bila aku nak puasanya? Nah, nak gambarkan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, memang di tempat kita makruf kalau bab lebaran Aidil Fitri memang kita kata penuh dengan kemeriahan. Tapi dalam bab raya haji ni sebenarnya dia lagi besar. Belah-belah Kelantan, belah-belah Terengganu, belah-belah Kedah. Sebab tu 5 raya haji, raya Aidul Adha, raya Kurban, raya Nahar dan raya Akbar. 5 nama bertepatan dengan 5 hari takbir. Bila boleh takbir? Katalah besok 10 Zulhijjah, besok nak sembahyang raya. Besok hari apa? Isnin. Buat contoh. Besok nak raya. Hari ni 9 apa? 9 Zulhijjah. Lepas subuh tadi, Ustaz Muhammad Allah khilaf ulama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Allahu Akbar, tak perlu istighfar. Khilaf ulama. Tapi tu selalu gaduh lah, biarlah dah imam nak istighfar. Apa masalahnya? Ustaz ni masalah ni Ustaz, imam kita patut raya haji ni terus dia takbir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau je lah jadi imam senang. Nah, payah nau semua orang buat ada je tak kena. Nah, jadi benda-benda macam tu tak payah. Cuma saya nak bagi tahu je lah. Nah, khilaf. Benda ni kita kena tahu juga, tapi tak usah duk kelahi. Nah, ada subuh. Esok nak raya, esok nak sembahyang raya. Ni subuh hari ni 9. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi, habis istighfar tu setengah, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala. Setengah dia ada wirid. Ada setengah astaghfirullahalazim 3 kali, Allahu Akbar, Allah. Boleh, tak ada masalah. Nah, dua-dua ada pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau sayanya cenderung ambil daripada lepas bagi salam terus aja takbir Aidul Adha. Tapi tak ada masalah lah. Nah, kita pergi semayang, tumpang semayang Zuhur kat tempat orang tu, kita semayang Asar kat tempat orang tu, imam tu Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar dulu, dia zikir dulu sikit, dia wirid dulu, baru dia takbir raya. Biarlah, tak ada masalah. Nah, benda tak bawa perpecahan, tak bawa gugur akidah pun, biar, tak ada masalah. Jangan duk marah orang. Nah, jadi ra'i kan. Tapi kalau misalnya saya jadi imam, astagfirullah, assalamualaikum, takbir dulu sampai lengkap, baru astagfirullah. Tidak ada apa-apa masalah. Jadi masuknya mana? Besok nak raya. Hari ni 9 Zulhijjah ni ramai ni. 2 tahun lepas tu di jemaah tu. Nah, saya jadi imam subuh lah. Nah,
Marah, bukanlah marah. Nampak dia mungkin tak apalah. Nah, tapi kadang-kadang ilmu tu penting. Dia meluru daripada depan, daripada belakang. Nah, saya tengah bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya terus Allah, subuh, besok raya subuh 9 Zulhijjah, Allahu Akbar, Allah, dia meluru. Ustaz, belum raya kata dia. Abang duduk dulu, nanti Ustaz takbir dulu, nanti Ustaz bagi tahu abang. Nah, ya Allah Ustaz, tak pernah tahu pun. Tak apa, tapi teruk berbenur abang melangkah-langkah terus ke depan tu. Nah, tepuk dada Ustaz tu, tak apa. Nah, okey, tak apa, sama-sama insya-Allah. Nah, tak ada masalah. Nah, jadi masuknya 9 Zulhijjah, dia panggil takbir muqayyad nama dia. Takbir Aidilfitri itu mursal. Nah, bertutur muqayyad, lepas mayang. Jadi subuh 9 Zulhijjah tu masuk dah. Ni subuh kejap lagi. Kalau biasa 9 Zulhijjah puasa lah. Okey, subuh tadi, lepas tu zuhur sekarang, lepas tu asar, lepas tu maghrib, lepas tu isyak, last sampai 13 Zulhijjah. Lepas asar tu last dah. Okey, 9, 10, 11 Zulhijjah, 12, 13. 13 tu terakhir boleh takbir lepas solat fardu asar. Jadi sebab tu dia besar. Namanya pun 5. Ringkas cerita. Dalam satu rumah dituntut untuk buat ibadah kurban, bukan setiap individu. Mazhab Hanafi, every person. Hang ada duit tak malam raya? Ada Ustaz. Siang raya hang ada duit tak? Ada Ustaz. Duit tu maksudnya harta lah. Tapi mudah-mudah sebut sekarang ni duit lah. Straight to the point. Apa hal kau tak buat ibadah kurban? Itulah Ustaz, saya nak buat ni, katalah kita Hanafi, mazhab Hanafi, Imam Hanafi. Nah, saya nak buat ni, tak ada orang lah Ustaz. Berdosa besar. Jangan main-main. Nah, tapi di sisi mazhab kita Syafi'i, cukup satu rumah. Itu pun dipanggilkan sunnat muakkadah. Satu rumah every year, tiap-tiap tahun kalau boleh. Tak mau buat pun tak apa. Nah, cuma orang surau panggil kedekut tak hidung masin je lah. Nah, pakai kereta mewah. Contoh lah. Nah, tapi tak ada lah. Nak buat misal dia, satu rumah ada seorang je wakil, tak apa dah. Tapi faham hukum asal, tak ada orang nak buat. Berdosa tak macam mazhab Hanafi? Tak berdosa. Mazhab Hanafi jangan ramai, kurus tak sah. Pandangan dia panggil urfiyah. Kurus binatang tu. Kita tak sah. Syafi'i apa? Cacat tu pun kena tengok. Kalau cacat tak mengurangkan daging, sah, tak ada masalah. Ni apa hal ni? Ustaz, tindik lah Ustaz, telinga lembu tu sampai berlubang. Nah, orang tindik cucuk ya, lepaskan sebagai tanda. Ini lembu tu tindik, ya Allah Ustaz, dia tebuk tak tahulah, pakai 916 punya emas pun. Nah, tebuk hilang, tak boleh. Mengurangkan daging, tak boleh. Ustaz, pada bahagian kaki tu macam ada luka sikit Ustaz. Nah, tapi tak apalah, token tu jual murah-murah. Tak sah kalau ibadah korban. Sembelih biasa untuk orang kahwin sah. Ibadah korban, tu kita pula. Tapi mazhab Hanafi, apa hal kau kurus-kurus ni? Kau nak buat ni, kau nak buat bawa ibadah besok kat negeri akhirat tau. Kalau kereta kau semput-semput, motor kau mati-mati, kau suka tak? Tak ada lah Ustaz, umpama. Habis binatang korban, tak apalah Ustaz, janji buat dak di sisi dia tak boleh. Tapi kita alhamdulillah, walaupun kurus, contoh, tapi bukanlah suruh kurus dengan makna sah, boleh. Janji jangan mengurangkan daging saja. Jadi pada 9 Zulhijjah kita dah boleh takbir raya. 9, 10, 11, 12, 13 selesai. 9 dituntut untuk kita berpuasa. Kalau cantik ambil 8 dan 9 kalau boleh. Kalau tak boleh 9 sahaja, tidak ada masalah. Jadi 2 hari ini wajib puasa bagi kaum-kaum terdahulu, 10 Muharram dan 9 Zulhijjah. Jadi pada bab hukum hakam fiqh dalam bab ibadah korban, satu rumah tahun lepas siapa buat? Umi buat. Tahun ni babah lah buat pula, abah buat pula lah, ayah buat pula lah. Nah, tahun ni abah dengan umi tak buat lah tahun ni. Dekat mana-mana pun abah dengan umi tak buat. Alung buat lah. Satu rumah
Bukan setiap individu. Mazhab Hanafi satu individu, tapi kita dia kira sebumbung, duduk sebumbung. Saya sebumbung sebelah, contoh. Kalau kita ni bukanlah bagi sebumbung, satu unit lah, satu unit rumah. Oh, unit rumah ni Alung duduk dengan suami dia, sebelah amak dengan abah dia. Dia tak kira sekali lah tu. Satu unit rumah ataupun kediaman tu, siapa duduk dalam tu? Kalau boleh seorang buat. Sebelah pula siapa? Sebelah kak cik pula, kak cik dengan suami dia pula, dia buat pula. Itu dituntut di dalam Islam. Tak nak buat pun tak ada masalah, tetapi kalau boleh buat. Nah, satu bahagian yang ada di tempat kita, lembu ataupun kambing. Satu. Yang kedua, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat, bila mana pada agihan korban, sebelum nak masuk daripada orang nak serahkan kepada kita, wajib akad. Tak boleh, ustaz nak join dengan ustaz lah. Nah, ni ambil duit ustaz tu pun terima kasih. Ni ustaz Hawau nama dia. Nah, wajib berakad salah satu pihak. Dia tak syarat macam baik jual beli, mushtari dengan baik. Kalau jual beli kena dua-dua. Berjual beli dalam syarak, dalam mazhab Syafi'i, dia salah satu, sama ada penjual atau pembeli cakap. Contoh, pergi mana-mana, bang beli bang RM30, ada yang kata bang beli saja, sah. Penjual tu ramai customer, dia tak layan, sah. Ataupun penjual kata, pembeli tak cakap, saya jual ya. Biasa kita pergi Pantai Timur, ambo jual ambo beli kaedah hukum syarak. Tapi kalau nikah kahwin tak boleh. Nikah kahwin kena dua-dua, sebab tu dia panggil ijab kabul. Bapa pengantin, biasanya wali lah. Dia nikahkan suami ataupun menantu dia tu, suami kepada pengantin perempuan lah, saya terima nikahnya Siti Aminah. Tak boleh kata okey kau tim beres. Tak boleh. Kalau dengan kita katakan cerita bak korban kita, salah satu, biasa pihak surau, wajib berakad. Sama ada kertas, orang panggil apa? Borang. Sama ada telefon, sama ada WhatsApp terpakai. Tapi mesti komplit. Saya Muhammad Nazri bin Muhammad Nasi, biasa buat kertas kosong nama, menyerahkan sejumlah wang RM berapa? Satu bahagian RM, nak ambil dua bahagian, nak ambil tiga bahagian RM, contohlah ambil satu lah, lembu lah. Saya Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir menyerahkan sejumlah wang RM RM800 tunai. Kalau kata bank in, buat dalam kurungan bank in, untuk ibadah kurban pada tahun ini. Kena letakkan ibadah kurban. Sebab ada orang tak buat ibadah kurban, ada orang buat nazar. Kena nyatakan nazar. Ada orang ibadah kurban pun tidak, ada orang nazar pun tidak. Dia buat apa? Akikah. Kena sebut. Jangan okey Ustaz, saya nak buat kurban. Lafaz saya Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir menyerahkan RM800 tunai untuk ibadah kurban pada tahun ini, yakni 2022 ataupun 2023 ataupun berapa 1400 2021, terserah tahun tersebut. Saya menyerahkan, kena letak perkataan segala pengurusan. Tak letak perkataan segala pengurusan, tak sah ibadah. Sebab siapa yang wakil kepada jual beli kepada binatang tu? Siapa yang sembelih wakil? Siapa yang agih kepada fakir miskin? Siapa korban? Jangan main-main. Tak apalah Ustaz. Sebab ada orang, dia kata saya nak minta Ustaz untuk sembelih je, bahagian saya nak semua, saya dah ada fakir miskin. Ucap lana, susah lah macam tu. Ada orang macam tu, saya dah, maknanya mana bahagian saya? Kita dah asingkan dah. Untuk bagi fakir miskin, untuk bagi orang ramai, untuk rebut-rebut, saya tak nak. Saya dah ada dah orang tunggu saya fakir miskin. Saya dah janji dah. Jadi susah. Sebab tak letak perkataan segala pengurusan. Tapi kalau dah letak segala pengurusan, itu semua daripada tanggungan kita. Berapa ramai yang saya menyerahkan RM800 ya Ustaz ya? Okey, terima kasih. Nak masuk ibadah korban? Okey. Jangan macam tu. Ni apa terima kasih? Ingat pergi open house ke apa? Akad biar terang.
saya Muhammad Nazri, saya Aminah binti Abu menyerahkan sejumlah wang RM800 tunai untuk buat titik kosong. Ada ibadah kurban, ada ibadah nazar, ada ibadah akikah. Kena nyatakan untuk tahun ini segala pengurusan tu kena tak. Oh ustaz, pihak surau tak ada apa-apa respon pun ustaz. Saya dah sign dekat bawah, saya pun dah hantar resit. Orang surau kata terima kasih. Sah lah tu sebab dah pakai borang tu. Tapi tak ada borang. Contoh ustaz buat di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahun ni ustaz buat di Pondoi Tampin, Kampung Rumah, Negeri Sembilan. Memang banyak fakir miskin sungguh. Nah, memang terlalu ramai fakir miskin. Jadi kadang-kadang kita tak sempat. Ustaz buat ayat dalam WhatsApp. Lepas tu ustaz yang akan call. Kak, nanti ustaz dah bagi ni, akak isi dulu. Abang isi dulu nama tempat kosong ni, isi. Kejap lagi ustaz call. Sambil bercakap dengan ustaz tu, buka WhatsApp tu, ustaz akan. Salah satu pihak saja. Biasanya ustaz yang akan akad kepada peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ini akad jadi masuk alhamdulillah jadi ustaz. Dah bank in dah kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir dengan ini menerima RM800 tunai di atas nama peserta ibadah kurban pada tahun ini, Aminah binti Abu, dengan nilai jumlahnya RM800 tunai. Dengan ini ustaz menerima segala pengurusan untuk ibadah kurban pada tahun ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Akak dia jawab, okey, terima kasih ustaz, terima kasih. Sebab saya dah akad dengan dia. Ataupun saya tak akad dengan dia, dia nak rasa feel. Ada orang ni jenis macam tu pula. Ustaz, saya kalau selagi saya tak akad ustaz, saya rasa lembu tu tengyang-nyang je malam-malam ustaz. Ada macam orang bayar zakat. Dah, saya jadi ambil masa bulan-bulan apa PKP, 2 kali bayar zakat fitrah. Zakat fitrah RM7. Kan masa Covid mana boleh salam. Dia dah biasa bertahun-tahun salam. Saya kata minta maaf, tak boleh salam, memang ini. Okey, baca. Nah, dia datang betul-betul nak dekat dengan Aidilfitri. Ustaz, boleh tak ustaz? Saya nak bayar zakat sekali. Apa hal pula? Bukan abang nak bayar ke? Tak puas hati dah ustaz, tak salam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, tak salam tu tak ada. Tak apalah ustaz, yang RM7 tu kira halal je lah ustaz, kira sedekah je lah. Tak boleh. Yang kedua ni baru sedekah, tak boleh yang pertama tu. Okey lah ustaz, tapi syarat ustaz, salam benar-benar nak salam dengan aku je. Nah, tak apa benda nak salam, tak puas hati dah ustaz. Ada orang macam tu. Tak apalah, jadi kena akad. Dan apabila kita dah terangkan perkataan segala pengurusan, kena pergi tengok lembu. Tak boleh main pakai lelo. Antara 3 ekor lembu lah, hantar dulu lah. Tak boleh. Kalau kata dia sampai, boleh tak reject? Oh tak boleh lah ustaz, kita dah ambil dengan biasa lama. Kita tengok dia pun tempang, kita tengok dia pun rasa macam kulit dia tu kurang, kita tengok daging dia. Tak boleh. Kecuali ambil gambar dulu. Berapa ekor? 10 ekor. 10 ekor. Okey, turun tengok demi seekor ni lembu nombor 1. Kena tanda sebab peserta nombor 1 dah ada 7 orang. Tak boleh bertukar. Jangan main-main. Nombor 2 pula, dah ada dah, kena tanda siapa punya lembu nombor 2. Kena tengok. Tak boleh, okey lah, dah tunggu dah. Kita tak tahu, tak ada wakil, tak ada orang. Kalau buat tempat kita surau ni tak ada orang. Kita main pakai tengok video call. Dalam gambar tu kira okey lah tu. Kita pun bank in. Hati-hati, tengok dulu depan biji mata, ada wakil tak? Contoh kita sibuk, okey, hello AJK kita, kau pergi tengok sekejap. Nah, kau tengok tak ada cacat ke apa ke masa kita mengaji dengan Ustaz Aziz. Settle, imam, settle. Setuju 7 ekor, 10 ekor ni semua cantik. Okey, akad jual beli. Setiap satu lembu nombor 1 saya serahkan RM berapa ribu? 3,000, 4,000, 5,000. Serahkan akad untuk ibadah korban pada tahun ini. Pergi pula pada lembu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada bahagian situ je ringan. Sebilangan ulama sebut, sekiranya kalau semuanya itu tadi telah dilaksanakan by receipt, dah ada dah, memadai, tak perlu akad pun. Tengok receipt, bayar saja. Kerana itu sudah dinamakan akad. Receipt kita tu, borang kita tu, akuan kita beli tu. Sebab tu kita nak buat ibadah jangan jadi adat. Ramai ulama sebut jadi adat. Okey, settle. Lepas daripada sembelih, bila kata dah sembelih, bahagian ada 7 peserta tadi tu, 7 bahagian.
wajib tarik mula-mula 1 kilo daging mentah setiap individu. Satu lembu 7 orang, 7 peserta. Jadi ada berapa? Sekurang-kurang lembu nombor 1 tu, ni lembu nombor 1 ada 7 ekor lembu, ataupun letak 10 ekor lah, senang lah. Nah, 1 ekor lembu ni 7 bahagian. Wajib tarik daging mentah saja 1 kilo, 1 peserta. Jadi 1 lembu tu 7 peserta, tarik 7 kilo ke tepi. Wajib 7 kilo tarik daging mentah. Jangan campur tulang, jangan campur limpa, jangan campur hati, jangan campur apa benda pun. Daging mentah. Bubuh dalam 7 plastik. Setiap 1 plastik 1 kilo. Kerana itu syarat sah ibadah korban. Tak buat bagi pada fakir miskin, hukum dia tak sah ibadah korban. Bukan tak sah orang yang masuk peserta, orang yang menguruskan jawab di hadapan Allah. Jangan main-main orang dah bagi amanah pada kita. Nah, kalau tak sah milik kita, dia puas hati. Kita buat kat kampung, seekor kambing, kita pun tak bagi pada fakir miskin, tak sah dekat kita. Ibadah tu tak dapat dekat kita je, tapi tak berdosa. Sebab hukum akad, hukum asal pun sunat. Masalah kita ambil amanah orang, kita pegang amanah orang, betul-betul buat daripada mula. Jadi kalau kata 1 ekor lembu tu ada 7 peserta, memang 7 bahagian lah, pokok mana pun. Okey, ambil setiap 1 kilo. Maksudnya konon lah ada setengah orang dia kata, Ustaz, boleh tak pada bahagian ni, apa, peha lembu tu Ustaz? Ada orang panggil peha, ada orang panggil batang pinang, ikutlah. Nah, pada bahagian peha tu Ustaz, seekor lembu tu Ustaz, kita ambil awal-awal, kita pecahkan 7 kilo. Setiap 1 plastik tu 7 plastik, ada sekilo. Kita ambil bahagian peha. Boleh. Dia yang tak boleh ada 10 ekor lembu cantum ramai-ramai, baru tarik. Tak tahu mana hak lembu 1, lembu 2, lembu 3, lembu 4, lembu ni sampai 10. Jangan main-main ni, banyak saya pergi tengok. Ni saya program weekend ni, saya dah start dah. Sabtu Ahad saya buat kursus 8.30 pagi sampai 12.30 pagi. Tak boleh kuliah maghrib pun tak dan kuliah subuh. Tengok ni dah 7 suku dah. Tak ada. Saya baru berapa poin ni saya masuk. Jadi mudah-mudah nak cara, mudah-mudah nak bahas, ringan-ringan, basic saja. Apabila kita dah buat ibadah sembelihan, settle, bahagian nak melapah. Okey? Dan bahagian nak melapah asing sebelum nak masak, sebelum nak bagi pada petugas, sebelum nak bagi pada tuan punya korban ataupun peserta, sebelum nak gedebak-gedebuk apa benda, 1 ekor lembu 1 ni saya nak daging mentah. Tak mau campur tulang, tak mau campur apa. Mana? 7 plastik 7 kilo. 7 plastik 7 kilo. Setiap 1 plastik tu 1 kilo tu minimum lah. Biasa orang kita 1/3, 1/3, 1/3, betul tak? Minimum. Ni ustaz nak bagi sah. Macam solat lah. Ustaz lepas Fatihah tu qul huwallahu ahad, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu qul a'udzu birabbin nas. Oi, 3 surah boleh. Ustaz tak baca surah waladdallin, amin, Allahu akbar. Sah. Nak tahu dulu. Jadi 1 kilo pada 1 peserta, dengan makna 1 lembu 7 kilo lah kena minimum daging mentah. Dalam kitab sebut pada pagi yang barakah ini, yang mentah tu kalau lagi baik, dia tengah merah-merah dan panas-panas, pergi bagi fakir miskin, dah ada senarai dah. Macam Putrajaya kita ni mana? Contoh tanya Masjid Putra ke, Masjid Besi ke, kawasan berdekatan, memang tak ada asnaf lah Ustaz Putrajaya ni. Datuk-datuk Tan Sri Melaka dalam ni. Contoh, tak ada. Pindah sebelah. Sebelah mana paling dekat? Mana paling dekat? Sebelah ni. Wilayah punya mana paling dekat? Nah, katalah Kajang, katalah berdekatan. No, perisin lain pun tak ada lah Ustaz. Perisin lain lah, wallahualam lah, saya tak tahu lah Putrajaya ni. Nah, perisin sana pun tak ada. Kita cari nama, tetap
kena bagi kepada fakir miskin. Dia bukan 8 asnaf. Dia ibadah korban ni fakir miskin saja. Ustaz, saya nak lepaskan ni lah Ustaz. Ada budak belajar dekat Jordan tu, Mesir tu, dekat rumah tu Ustaz. Kita bagi dekat dia lah. Dia pun asnaf. Tak sah. Kerana ibadah korban yang nak bagi pada budak Jordan tu boleh. Bukan kata tak boleh, tapi ni wajib ni. Kan banyak lagi tu. Nak cerita yang wajib tu kepada 2 saja, fakir atau miskin. Lepas tu Ustaz, ni kita dah bungkus siap-siap dah ni, banyak dah ni Ustaz. Ada tak budak Jordan? Bagilah yang tu. Datuk sana ada, bagi. Tan Sri tu ada, bagi. Tun tu ada, bagi. Sebab ini ibadah korban umat Islam. Ustaz nak tekankan asing ni ramai tak asing. Jadi kalau ada 10 ekor lembu, berapa minimum? 70 plus plastik. Bersamaan setiap satu plastik berapa? 1 kilo. Jadi keseluruhannya ada berapa kilo? 70 kilo. Boboh satu besin. Silkan dulu sekejap. Kalau tak ada nak pergi hantar bagi miskin. Ini untuk FM, bukan Hot FM. FM tu fakir miskin. Senang. Bang, abang jangan kacau ni, kita orang dah setting ni. Oh, ni lembu 1 lembu 2. Mana lembu 1 punya? Dah tak ada masalah walaupun campur. Sebab ini memang nak bagi pada fakir miskin. Fakir miskin tu ada seorang je dalam Putrajaya. 70 kilo, 70 plastik. Dia seorang dapat. Boleh, tak ada masalah. Bahkan dalam kitab fiqh sebut contoh, dia nak jual. Banyak sangat 70 ni. Ambil. Ini syarat sah kami. Nama awak pun dalam mawid memang ada daripada tergolong asnaf kan, iaitu fakir ataupun miskin. Memang ada. Ni surat dia, memang kita memang alhamdulillah lah dapat bantuan. Tak apa, ambil 70 kilo. Kata dengan rumah dia, mama ayang, kita macam mana ni orang surau tu, surah Al-Aziz ni 70 kilo bagi kat kita. Ginilah bang, pukul berapa ni? Pukul 2 petang. Petang ni kita masuk dalam bonet tu, kita pergi jual kat Kajang tu kejap. Nah, buka bonet. Nah, saya jual daging murah-murah. Market sekilo 40, saya jual daging RM 19 ringgit je. Boleh, kata ulama. Boleh, sebab dia fakir miskin. Tapi ada perbahasan. Syekh Yusuf Qaradawi sebut, jangan timbulkan fitnah. Nak jual tu boleh, jual lah diam-diam. Yang kau pergi buka sampai bonet tulis banner bagai itu, maka halnya. Nah, kau nak jual, Kak nak ke Kak? Ada ke beli sikit daging ni? Nah, jual kat jiran. Hello sekejap ke? Assalamualaikum, ada nak ke? Nah, daging murah-murah. Nah, sekarang kat market berapa? Kat pasar berapa? 40 ada tu. 38, lebih kurang lah. Dia jual 15 sekilo, moga dia dapat free dah. Nah, nak jual murah-murah? Boleh, tapi jangan timbul fitnah. Nah, ini kadang-kadang siap buka bonet kereta tepi jalan lagi, siap ambil bendera lagi, lelong. Jangan. Nah, sekilo 15 kilo jangan. Nah, memadai dia bagi tahu boleh jual. Tapi kita yang bukan fakir dan miskin, haram untuk kita jual. Banyak ustaz kan, siapa tak nak bagi ustaz? Nah, ustaz pula, Ustaz Nazri pula, ustaz telefon ambil fridge penuh. Kata dengan rumah, mah banyak ni mah, dalam 10 kilo ni mah, kita jual lah 3 kilo ke 4 kilo, okey juga tu bang. Kita pun tengah sesak-sesak ni. Ustaz mabuk ketum nama dia. Nah, jangan buat hal, tetap tak boleh juga. Jadi ringkas saya nak sebut, apabila dah berlaku penyembelihan, sebelum nak masak, tarik daging mentah semata-mata yang lagi panas dan merah. Itu afdal. Okey, panas tu jangan tuan-tuan faham pergi salai atas api pula. Ustaz atas panas kan, kita orang pada sediakan dah bansen benda tepi tu. Nah, salai dia, tamuh dia. Panas tu istilah kita pegang daging tu. Masa tu serahkan pada dia. Tapi kadang-kadang benda tu tak sempat, kecuali kita ramai manpower. Nah, kita dah ada senarai dah. Nah, yang ni hantar 7 plastik, ini hantar 10 minit, 15 minit dah penuh 70 dah. Pum, terus pergi hantar. Itu paling terbaik, sebab dah tahu dia dekat mana. Boleh, tapi nak ambil masa. Jadi awal-awal, sebelum kaum ibu masak, nah, sebelum orang peserta ibadah ambil, itu paling minimum. Tapi Ustaz, kami top up lagi lah Ustaz.
Kadang-kadang sekilo tu rasa nampak sikit lah Ustaz, daging mentah. Lepas tu kan kita buat ni untuk fakir miskin Ustaz. Ibadah ni bukan untuk kita kata, memanglah pahala untuk kita, tapi nak ra'ikan siapa? Ra'ikan kepada fakir miskin. Jadi Ustaz, kami tambah tulang, boleh tak Ustaz? Boleh, asalkan dah pure. 1 kilo daging mentah itu solid dah. Lepas tu nak tambah tulang, nak tambah paru, nak tambah limpa, nak tambah perut, ikat guna plastik. Ustaz ni kami bagi dah, tapi memang kami dah asing dah. Sekilo tu solid daging semata-mata, settle. Tapi biasanya orang tak bagi sekilo kalau pakai kaedah kebiasaan 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 tu biasa fakir miskin saja dapat 3 kilo daging mentah. Jadi lepas tak? Lepas tak ada masalah. Yang masalahnya dia tak asingkan awal-awal. Dia bagi kupon keliling surau. Kupon. Lepas tu saya tanyalah, bang, mana bahagian fakir miskin? Ustaz, bahagian fakir miskin kita dah bagi kupon dah. Kupon tu tak ada masalah. Dia 1/3, 1/3, 1/3 tu 3/3 tu 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 kepada orang yang masuk bahagian, 1/3 lagi kepada orang ramai. Walaupun dia kaya ke, dia miskin ke, dia apa ke, dia boleh dapat. Sekarang kita nak sahkan dulu, nak bagi sah. Jadi 1/3 dah settle dah. Lepas tu 1/3 tu korban ambil. Lepas tu 1/3 nak bagi orang ramai. Kupon tu tak salah, buatlah kupon tu. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak kira satu rumah dapat 1 kilo ataupun 1 plastik memadai. Boleh, tapi yang ni kenapa tak buat? Dia jawab dengan saya, itulah Ustaz, kami dah biasa buat sini 10 tahun, 15 tahun. Jadi kadang-kadang kupon tu ikutlah Ustaz. Biasanya dapat dekat fakir miskin. Kalau diambil, ambil lah. Kalau kena lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana boleh gitu? Sebab syarat sah. Jadi dia beranggapan, kami dah bagi dah Ustaz kupon, adalah tu sekejap lagi tu datang. Habis rosak guna khanah habis. Orang bagi amanah pada kita, kalau kita punya puas hati walaupun tak sah dan takkan diazab oleh Allah. Ini amanah yang kita pegang. Satu. Yang kedua, kepada petugas-petugas. Okey, ni di luar-luar ataupun live ni lah. Jangan awal-awal memandai-mandai sorok daging atau tulang bawah kanvas tu. Yang mana faham tak faham sudah. Wah, benar aku nak jawab ni. Nah, jangan mandai-mandai. Saya 15 tahun dah buat, ustaz baru masuk sini nak ajar saya pula. Wallahiyazubillah. Boleh? Awal-awal dia pakat dah, dia masuk dalam motor aku, berdosa lagi haram. Jangan main-main tuan-tuan. Ni ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, dia kata saya SU, saya bendari. Nah, saya pula favorite sop Eko tu sorok awal-awal dah. Jangan buat pekerjaan macam ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau guna istilah tak sedap pula, seolah-olah mencuri. Sedangkan kita begitu nak pahala. Tak ada istilah kita boleh pandai-pandai. Boleh? Dengan makna, kalaulah kata kita ni tadi dah buat kerja, jangan sorok yang itu kita punya, serahkan bulat-bulat. Nah, ada rezeki kita ada, teringin sangat pergi beli dia abang. 2. Ketiga, tak ada istilah upah. Jangan sebut upah kepada tukang sembelih. Ustaz nanti ustaz dah letih 10 ekor sembelih seorang. Nah, saya memang kalau biasa kita buat kursus, kita buat teori dan praktikal sekali. Biasa saya akan cuba kata dengan pihak surau. Minggu depan di Kajang, saya kata kalau boleh ada rezeki, cuba cari sponsor, kita buat kambing. Kalau boleh lah, kalau ada kekuatan lagi bawa ayam. Nah, try belajar sembelih. Kalau boleh, ada setengah orang kadang-kadang dia takut, ada setengah orang kadang-kadang tak berani, tapi makan dia banyak. Contoh lah kan. Nah, dia tak berani, ustaz takut lah ustaz. Nah, tak apa, saya tunjukkan kambing bagi nampak. Dia ada petua-petua dia. Nah, yang pertama kata almarhum Tuan Guru Haji Hashim, jangan setentang dengan kemaluan kita waktu sembelih. Nah, baru daging tu tak urung. Kalau nak tengok daging tu cantik ke tidak, lepas seruk satu kali, lalat tak mahu urung. Petua, ni bukan hadis, petua. Nah, kemudian kita katakan mata pisau tadi tu. Nah, dia panggil di hulu tadi tu, letak satu kertas lapik di bawah dia tu, lapik. Waktu nak pegang, sama ada pegang macam ni ataupun pegang ke depan, letak satu kertas balut. Tak nak pun tak apa, petua. Nah, kemudian di mata tadi tu, mata pisau tadi tu, mata pisau ni tadi tu, nah,
ambil satu kedudukan sapu pada bahagian muka kita, terutama peluh yang berada di hidung, petua, nak bagi lembut. Nah, ambil begini, letakkan di mata tu, 1 2 3, picit, jangan kau lorot pula. Nah, habis terputus lagi kau. Nah, tekan sahaja, sekadar meletak. Lepas sembelih tu, kalau nak tengok cun tak cun tukang sembelih tu, power tak power tukang sembelih tu, lalat tak menunggu. Daging tu jadi lembut. Ini petua saja. Jadi Ustaz nak kaitkan, jangan ada istilah upah. Ustaz, Ustaz dah sembelih 10 ekor ni kan, Ustaz ambil ni upah haram. Tukang lapang pula, bang, abang petugas nombor apa? Nombor 1 kan? Abang nak upah kan? Ni ambil. Jangan sebut upah. Perkataan tu, Ustaz 10 ekor tadi, Allah Ustaz, Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, ni ada sikit lah Ustaz sumbangan, ni ada sikit lah Ustaz hadiah, ni ada sikit lah Ustaz bahagian Ustaz, boleh. Mana tim nombor 1 tadi? 4 orang tadi petugas, kalian yang tadi buat 4 orang, ni ada sikit bahagian, boleh, kerana termasuk daripada 1/3 ramai-ramai tadi. Ustaz tak ada Ustaz, saya nak bagi upah juga, saya tak kira, saya nak bagi juga Ustaz ada sembelih 10 ekor, harus dalam syarak, boleh, tapi bukan daging korban. Ustaz sembelih 10 ekor ni, Ustaz ada sagu hati sikit, ampau. Ustaz, mana geng lapah tadi tu? Panggil geng lapah dengan tukang sembelih tadi. Ustaz, geng lapah, tolong pergi belakang bonet saya, ada beras, ada susu, ada gula, ambillah seorang sepaket, upah untuk batu, harus, boleh. Selain daging korban disebutkan sebagai upah, boleh, tapi saya tak galakkan. Jangan biasakan perkataan upah. Susah sangat ke kau nak khidmat gotong royong setahun sekali? Hasil daripada kemeriahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oh, saya tak boleh Ustaz, saya nak buat ni mesti nak ada upah. Wal'ayazubillah. Bab agama, hitung setiap satu. Oh, tak boleh, kalau kurang sikit mesti nak kena upah. Allah pinjamkan pandangan mata, pinjamkan suara, pinjamkan buah pinggang, proses air kencing, proses berak kita. Subhanallah, hitung. Saya tak tahu, saya mana-mana ada orang kerja free sekarang Ustaz. Semua masuk tandas pun bayar 50 sen. Wal'ayazubillah. Ada tempat-tempat boleh murah. Pada bab ibadah jangan duduk mana-mana. Saya nak upah saya lah Ustaz. Nah, mana boleh tak ada upah? Nak sangat, bagilah apa yang ada, beras ke, susu ke, dan sebagainya. Habis. Dan yang terakhir, tu kata, ya Allah ya Tuhanku. Dan yang terakhir, kata pengarang kitab rahimakumullah ta'ala, ringan-ringan anak, okey, tidak dibolehkan, haram sama sekali menjamu orang yang bukan Islam. Walaupun dia YB, walaupun dia apa, nak jamu dia juga boleh. Kau pergi beli sikit kat pasar tu daging apa-apa, tak ada YB tu tanya, ini daging korban ke daging beli pasar? Tak ada, kerana ibadah hanya untuk umat Islam sahaja. Boleh? Qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, tak ada kena mengena, oh YB datang lah surau kita, YB Chinese ke Indian ke, tak apalah, perangi je lah. Tapi YB ni sup ni YB, kita dah wakilkan dah. YB ni YB, pergi belilah. Bukanlah kata YB jangan mandai-mandai makan sup tu, Allah. Ni untuk orang Islam, jangan buat gitu. Itu maknanya satu bentuk kita nak memeraikan, nak dakwah dia, nak tarik dia. Salah dah. YB makan ayam je, YB dah gemuk dah, makan banyak now. Jangan. Pandai setting. Ataupun letak satu kedudukan lain ke, ataupun memang ada standby ke, kita dah tahu dah YB nak datang ni, PM apa, Allahumma salli Muhammad, wakil rakyat nak datang ni, ketua kampung, contohlah yang bukan Islam. Maknanya dah ada bahagian dia dah. Boleh? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, secara ringkaslah ni tuan-tuan, ini pun saya potong banyak tadi. Kalau ada rezeki nanti kita sambung pada sesi yang akan datang. Saya buka soalan kalau ada. Tanya. Ada soalan? Ya, Yusuf. Dekat Malaysia selalunya dia orang bagi kepala kan. Ya, lepas tu kalau AJK suara dia. Dia ambil yang peja-peja ni pernah satu. Okey. Yang ambil yang daging-daging je. Jadi tukang sembelih tu
Dia ambil kepala saja. Kalau kata dia berikan atas jalan bukan upah dan persetujuan daripada pengurusan, boleh? Boleh, tak ada masalah. Dah tak ada orang nak lah Ustaz. Nah, tak ada orang dah boleh uruskan 7 kepala lembu ni Ustaz. Nah, saya paling favourite sup otak lembu ni Ustaz. Contohlah. Nah, tapi dia bagi kepada tukang sembelih. Pengurusan setuju. Pengurusan kata tak apa, tak ada masalah, dah tak ada orang nak dah ni. Tapi tak boleh jual. Ni biasa kadang-kadang kulit dah nak tanam. Datanglah geng-geng yang pakar-pakar ni. Kulit jangan buang. Kulit jangan buang. Nah, kita buat pompang contoh. Boleh tak bagi saya? Ada 7 ni kulit ni, 7 lembu ni. Boleh. Macam ni lah kata tukang lembu, kata orang yang datang naik lori tu. Ya, abang pengurusi. Pengurusi. Kita ambil murah boleh tak? Nah, dalam satu kulit tu RM50 ke? Dalam satu kulit tu 25. Nah, kita pun setuju. Berdosa besar, duit haram. Jangan main-main. Nak bagi boleh, tak ada masalah. Sebab benda tak boleh, memang tak ada orang nak. Peserta tak ada orang itu, tak ada orang ini, orang menguruskan tak ada. Kita pun buat Assalamualaikum kepada semua jemaah-jemaah, sama ada peserta ataupun tim-tim ataupun bahagian petugas. Kita ada lagi beberapa kulit yang ada di belakang. Kalau sekiranya ada, tolong maklumkan kepada petugas kita dekat belakang, dia akan menguruskan untuk bahagi seorang sikit dan macam mana. Tak ada orang langsung. Sampai ke sudah sampai ke asar. Nah, nak tanam dah. Maka dia sebut apa? Datang satu lori nakkan. Jangan ambil duit, kerana itu semua sudah hak orang yang peserta. Nak juga, Allah takkanlah Tuhan, saya nak bagi juga. Abang pergi je masuk dalam tabung surau tu, selesai masalah. Abang pergi je infak dalam tabung surau tu. Saya tak boleh akad jual beli. Ni bukan jual, ni bukan beli. Ni orang suruh saya amanah. Saya pun dah beli pada orang, bukan hak saya ni. Abang pergi masukkan duit tu dalam sumbangan surau tu, sebab ni pun memang tak ada orang nak dah. Abang masuk, sama macam Kiai Yusuf tanya tadi. Dah tak ada orang nak dah kepala. Kalau ada orang yang nak, mesti diberikan pecahan-pecahan itu semampu mungkin. Takkan kepala lembu nak bagi 7 juga, jengkreng jadinya. Sepada mana nak? Mungkin kita pecah, orang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit. Tetapi pengurusan setuju. Kepada tukang sembelih kita memang bagi dah. Contoh sah, tidak ada masalah. Yang memandai-mandai, tukang sembelih kata big boss ni 7 kepala masuk dalam kereta tu. Masuk. Saya tukang sembelih, saya tak nak daging, saya tak nak itu. Pengurusan ini nak bagi peserta memang ada nak. Tuan empunya korban. Tak ada. Saya dah tolong kat sini dah. Saya sebagai tukang sembelih, saya ustaz. Awak masukkan 7 tu. Kita pula jadi blur. Perbuatan orang yang meminta itu haram. Jangan amin. Ini sebab tu yang dia kata tadi tu berkenaan dengan kita katakan Allahumma salli Muhammad, semua dah tak nak, bagi kepada dia, sah, tidak ada masalah. Jadi bahagian-bahagian tadi tu yang apa Yusuf tanya tadi tu, ada dapat limpa, ada dapat itu tu, diberikan pecahannya semampu yang mungkin pecahan. Tapi itu dulu nak pecahkan dulu. Syarat sah. Lepas tu kita nak bagi orang, nak jamu sup, nak buat daging kunyit, nak buat lepas zuhur, nak bagi orang mentah, nak bagi itu, tidak ada masalah, kerana yang wajib itu sudah selesaikan. Lagi baik, lagi afdal tak ambil langsung. Saya masuk RM800. Satu lembu tu semua family saya. Yang afdalnya kata Nabi SAW, semua bagi fakir miskin, kecuali ambil sebesar tapak tangan. Ambil juga, jangan tak ambil. Saya tak nak Ustaz, saya nak bagi semua pada fakir miskin, saya nak raikan mereka. Cantik, afdal, tapi kurang. Kerana yang terlebih afdal baginda Rasulullah SAW ambil walaupun sebesar tapak tangan. Dalam riwayat yang lain, Nabi tak ambil sebesar tapak tangan, Nabi ambil segenggam. Kalau pegang daging tu segenggam, dalam genggam tu dapat banyak mana? Yang tu Nabi ambil. Tak apalah, pokok pangkalnya ambil setapak tangan ke, ataupun segenggam ke, pokok pangkal ambil sikit. Jangan kita masuk ibadah korban langsung tak ambil. Ustaz, saya masuk ibadah dekat sana, kalau dah dekat jauh-jauh nak buat macam mana? Memang tak ada halangan lah. Tapi tetap afdal di tempat kita. Ustaz, saya tahun ni masuk dekat Kemboja, boleh ke Ustaz? Wallahualam. Akad-akad tu betul ke? Wallahualam. Saya tak berani nak komen luar. Nanti orang marah saya, Ustaz mana-mana komen Kemboja lah, itulah, inilah. Ustaz tak tahu, saya tak berani. Akad tanyalah orang. Tapi ilmu ni akad dah dapat. Akad pada Islam.
macam mana akad nak pastikan sampai ke tidak, akad dah serahkan kepada dia, alhamdulillah settle. Tapi kalau di tempat kita, afdal memang di tempat kita. Di mana kita duduk ni Putrajaya lah. Nah, kita buat dekat tempat kita mahal sikit. Kenapa bab ibadat kita berkira dengan Allah SWT? Oh, berkira ustaz sana murah 350. Nah, kalau nak murah lagi tak payah masuk pun dah lagi senang. Jadi jangan berkira-kira tentang ibadah kita. Wallahu a'lam. Lagi soalan last. Lagi tak? Tak ada dah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan. Nah, banyak lagi ni tuan-tuan kalau nak cerita ni. Nah, ibadah kurban macam mana pula kalau nak kongsi? Nah, ada 6 orang nak kurban, 1 orang akikah. Macam mana? Ataupun tak ada dah orang dah. Nah, tiba-tiba acong nak join, boleh ke tidak? Nak join, bukan dia nak makan daging kurban, dia 6 orang. Nah, tiba-tiba acong nak join, mutusami nak join, boleh ke tidak? Banyak dah. Tu banyak lagi tu, tapi tak apalah, insya-Allah ada rezeki nanti kita sambung lagi kuliah kita di sesi akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi ustaz rasa mohon maaf dululah apa yang terkurang, apa yang tersilap dan sebagainya. Insya-Allah ada rezeki nanti kita ketemu lagi pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.